قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada petang ini. Cuma sebelum tu nak maklumkan bahawa keadaan cuaca di luar sana hujan lebat. Jadi saya agak khawatir suara hujan lebat tu mungkin akan menenggelamkan sedikit sebanyak suara saya. Jadi harapnya dapat sedikit sebanyaklah bolehlah ya dengar dengar suara saya dalam kuliah kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita pada petang ini di bulan Ramadan yang berkat ini, kita pun sudah sampai pada waktu petang ya, pada hari ini.
tidak berapa lama lagi nanti akan berbuka puasa. Maka dalam kesempatan ini ada baiknya kita mengisi masa yang berbaki daripada siang Ramadan hari ini untuk kita tadabbur, mendengar dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran yang insya-Allah akan kita sentuh pada petang ini ialah ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah, yang mana ayatnya sedikit panjang, hanya sahaja bahagian yang akan disentuh pada kesempatan ini ialah bahagian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redai Islam sebagai agama bagi kamu. Ini potongan ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat ketiga yang insya-Allah kita akan sedaya upaya tadabbur, menghayati dan memahami isi maknanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang masyhur, ketika mentafsirkan potongan ayat ini, dia menjelaskan ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, kerana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka, yakni manusia, tidak memerlukan lagi agama yang lain, tidak pula memerlukan nabi selain daripada nabi mereka. Selawat Allah dan salamnya ke atas baginda. Kerana itu, kata Ibn Kathir, Allah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sebagai nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah untuk manusia dan jin. Tiada apa yang halal selain daripada apa yang dihalalkan oleh syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiada apa yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh syariat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tiada agama kecuali apa yang disyariatkan dalam agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua yang baginda beritakan adalah benar-benar belaka, tiada dusta dan tiada kebohongan padanya. Kata Ibn Kathir rahimahullah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Telah sempurnalah kalimah Tuhanmu sebagai kalimah yang benar lagi adil, yakni benar dalam beritanya, dalam apa yang disampaikannya, serta adil dalam perintah dan larangannya. Setelah Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, bermaksud telah cukuplah kenikmatan yang mereka terima daripada Allah. Dengan kata lain, agama Islam atau agama itu merupakan sebesar-besar nikmat Allah buat manusia. Mengapa tidak? Kerana agama merupakan panduan buat umat manusia dalam mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Tanpa panduan agama itu, niscaya akan rosak binasalah kehidupan manusia di dunia ini, ketika mana akan keadaan mereka waktu itu tidak akan ubah seperti haiwan yang tidak tahu apa tujuan atau apa matlamat di sebalik
kehidupan mereka di dunia. Bahkan haiwan itu akan sampai satu ketika di mana dia lebih baik daripada manusia, kerana paling tidaknya haiwan itu tidak keluar daripada fitrahnya, berbanding manusia yang ingkar derhaka, yang sombong, tidak mahu menurut perintah, suruhan dan larangan Allah. Ya, mereka itu seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, lebih buruk daripada binatang ternakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Katsir dalam ayat ini dia mengatakan, kerana itu Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redai Islam sebagai agama bagi kamu. Kata Ibn Katsir, maksudnya terimalah oleh kamu dengan rela Islam sebagai agama kamu, kerana sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diredai Allah, dan Allah telah mengutus Rasul yang paling utama dan terhormat sebagai pembawa agama Islam itu, dan menurunkan kitab Allah yang paling mulia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan, mengemukakan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kata Ibn Abbas, maksud agama di sini ialah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada nabinya dan orang-orang beriman bahawa Allah telah menyempurnakan Islam untuk mereka. Kerana itu Islam tidak memerlukan tambahan lagi selama-lamanya. Allah telah mencukupkan Islam, Allah telah mencukupkan agama Islam, dan tidak akan menguranginya untuk selama-lamanya. Yani bila kata cukup, maknanya cukup. Tidak perlu sebarang penambahan, seperti mana ya, dia tidak perlu kepada sebarang pengurangan. Dia, agama Islam itu telah cukup, telah sempurna. Kata Ibn Katsir, Allah telah redha kepada agama Islam itu, maka Allah tidak akan membencinya selama-lamanya. Yani ini antara isi makna di sebalik firman Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu, aku telah cukupkan nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai agama. Ya? Kata As-Suddi, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah, insyaAllah kita sedia tahu. Ya? Hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, iaitu sehari sebelum hari raya Aidil Adha. Adapun Arafah, dia terletak di tanah haram, di berhampiran dengan Mekah di Arab Saudi pada hari ini. Kata dia, ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Sesudah itu tidak lagi diturunkan wahyu mengenai halal haram. Yani ayat ini merupakan antara ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut As-Suddi, sesudah turunnya ayat ketiga surah Al-Maidah ini, setelah itu tidak ada lagi ayat yang menyentuh tentang halal dan haram. Yani tidak menyentuh tentang hukum hakam halal dan haram. Dan kata dia, kata As-Suddi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, lalu setelah itu tidak berapa lama kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, yani ayat ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah,
setelah selesai mengerjakan haji, ya, dan ini pada tahun 10 Hijrah, 9 Zulhijjah tu bulan yang terakhir lah, ya, dalam dalam kalender Hijrah. Nabi pulang ke Madinah, kemudian datang tahun 11 Hijrah, bulan Muharram, kemudian Muharram, Safar, kemudian datang bulan ketiga Rabiul Awal, pada tanggal 11 Rabiul Awal Nabi SAW meninggal dunia, ya. Ibnu Jarir, di antara ulama besar tafsir dan yang lain, mengatakan bahawa Rasulullah SAW wafat sesudah hari Arafah, yakni sesudah turunnya ayat ini, selang 81 hari kemudian. Yakni 81 hari, kalau dilihat dia kurang lebih, atau dia kurang daripada 3 bulan. Yakni jelas nak kata bahawa ayat ini merupakan ayat-ayat yang terakhir, ya. Dan apa maksudnya, tuan-tuan? Menunjukkan signifikannya isi makna ayat ini, betapa mendalamnya maksud, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, ya. Ini ada maksud yang cukup besar dan cukup penting yang tersirat di sebalik ayat ini, yang nak ditekankan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Daripada Tariq Ibn Shihab yang menceritakan bahawa ada seorang lelaki Yahudi datang kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada waktu dia jadi khalifah. Kemudian orang lelaki Yahudi itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kamu membaca sepotong ayat dalam kitab kamu, yakni Al-Quran. Andainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari perayaan." Umar bertanya, apakah ayat itu? Lelaki Yahudi itu pun membacakan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku. Kata Umar, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari di mana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat penurunannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada petang hari Arafah yang jatuh pada hari Jumaat, ya. Yani hari Arafah pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah, dia jatuh pada hari Jumaat, ya. Dan itu jatuhnya hari Arafah, sebuah hari yang utama dalam kalender Islam, jatuh pula pada hari Jumaat, dan hari Jumaat merupakan hari yang istimewa dalam hari Minggu umat Islam. Maka ini, ya, ini semua menunjukkan betapa signifikannya, ya, peristiwa tersebut. Dan kisah kenyataan lelaki Yahudi itu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang jumlahnya waktu itu sangat ramai dan hampir kesemua para sahabat berkumpul waktu itu. Yakni tidak ada kesempatan yang lain di mana para sahabat semua mereka berkumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama, lebih ramai daripada waktu mereka berkumpul di hari Arafah dalam peristiwa Haji Wada'. Dan ini yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Ayyuhan nas,
innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Qalu nashhadu annaka ballaght wa addait wa nasaht. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ila as-sama' wa yunakkituha 'alaihim wa yaqul Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kelak akan ditanya mengenai diriku. Lalu apakah yang bakal kamu jawab? Mereka menjawab, kami bersaksi, yakni para sahabat hadirin yang ada di padang Arafah waktu itu, yang mana kita dah sebut tadi jumlah sahabat paling ramai pernah berlaku. Mereka menjawab, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanat serta menasihati umat. Lalu Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya, jari telunjuknya ke langit dan menundingnya ke arah mereka, yakni ke arah para sahabat di hadapan baginda, seraya bersabda, Ya Allah, bersaksilah, Ya Allah, bersaksilah. Yakni ini semua ada maksud yang cukup mendalam, cukup besar ertinya untuk kita faham. Yakni kita ada kesaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Yani agama Islam itu sempurna, telah diturunkan segala apa yang terkandung dalam syariat Islam itu. Jadi ini merupakan ayat Al-Quran. Kemudian kita ada hadis, tindakan atau persaksian daripada Rasulullah dan para sahabat bahawa baginda telah menyampaikan segala apa yang perlu disampaikan berkenaan tentang risalah yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nak kata bahawa agama Islam itu telah sempurna. Segala apa yang perlu telah disampaikan oleh baginda. Segala apa ayat Al-Quran telah disampaikan. Segala apa penjelasan, tafsiran, syarahan, perincian telah pun diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud yang cukup penting untuk kita fahami dan hayati. Jadi itu dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, antara faedah yang dapat kita simpulkan daripada ayat atau daripada potongan ayat 3 surah Al-Ma'idah ini, yang pertama, kita tegaskan bahawa agama telah sempurna, agama Islam telah sempurna, maka agama Islam tidak perlu sama sekali perlu kepada sebarang penambahan selama-lamanya. Adapun apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu daripada kalangan golongan ahli bid'ah, yang secara definisinya ahli bid'ah itu maknanya mereka yang mengada-adakan tokok tambah, yang mengada-adakan penambahan-penambahan tertentu dalam agama Islam ini. Maka secara sedar tak sedar itu merupakan satu tohmahan terhadap agama Islam ini, bahawa agama Islam itu kurang. Ketika mana mereka melakukan tokok tambah, sedar tak sedar mereka sedang mendakwa, mereka sedang melemparkan tanggapan bahawa agama Islam itu kurang. Kerana itu mereka melakukan tokok tambah. Yani, apakah benda yang perlu ditambah jika bukan kerana benda yang ditambah itu kurang? Ya? Maka tak heran kenapa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini, yakni urusan agama Islam, sesuatu yang bukan daripadanya, maka dia adalah tertolak. Lihat ayat Al-Quran menyatakan betapa sempurnanya agama Islam itu, dan
penjelasan serta penegasan daripada Nabi SAW, bahkan ancaman terhadap mereka yang melakukan tokok tambah terhadap agama Islam yang telah pun sempurna itu. Di mana baginda kata, barang siapa yang mengada-adakan tokok tambah, maka apa yang mereka lakukan itu adalah tertolak sama sekali. Kenapa tertolak? Kalau bukan kerana agama Islam itu telah sempurna dan tidak perlu lagi kepada apa sebarang tokok tambah. Maka perlu kita jelas dan perlu kita faham bahawa apa juga yang baik buat umat Nabi Muhammad SAW ini telah pun diajarkan oleh baginda SAW. Apa yang baik telah pun diajarkan oleh Nabi. Seperti mana apa juga kejahatan atau keburukan atau bahaya telah pun disampaikan oleh baginda SAW kepada kita. Yani tidak ada apa benda yang baik atau benda buruk melainkan kita mengetahuinya melalui lisan Nabi SAW, bukan dengan bukan daripada persaksian orang lain, perakuan orang lain, kata si fulan, benda ni baik, benda ni buruk. Tidak, benda baik dan buruk itu telah pun dijelaskan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, kita tak perlu kepada orang lain, kita tak perlu kepada sumber yang lain untuk menjelaskan kepada kita apa yang baik, apa yang buruk dalam hal-hal yang berkait dengan agama. Antara faedah yang kedua yang dapat kita simpulkan daripada ayat ini ialah bahawa Allah telah menyempurnakan buat orang-orang yang beriman nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dan apa yang terkandung dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah ini merupakan di antara sebesar-besar nikmat yang Allah sampaikan kepada kita melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana ayat 164 yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan kurniaannya kepada orang-orang yang beriman dikala diutuskan kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri untuk dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, serta mengajarkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka isi kandungan Alkitab, yakni Al-Quran, serta Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, ya, sunnah Nabi SAW. Faedah yang ketiga yang dapat dikatakan di sini ialah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meredai buat orang-orang yang beriman, buat para hambanya yang beriman, agama Islam yang agung ini. Dengan kata lain, sama sekali Allah tidak akan menerima selain daripada agama Islam sebagai anutan. Dan hal ini dinyatakan secara jelas dalam surah Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minh. Dan barang siapa yang menganut selain daripada agama Islam, maka ia tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tersebut pada hari akhirat nanti dia akan tergolong dalam kalangan mereka yang rugi, ya. Maka Allah mewajibkan atas para hambanya yang beriman supaya meredai Islam sebagai agama buat mereka, sebagai agama mereka, seperti mana Allah telah meredai Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Kerana itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan dikala muazzin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, dikala dia mendengar azan, ya,
orang itu membalas dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbah. Barang siapa yang mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahawa tiada sembahan kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Aku meredai Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Kata Nabi, siapa yang mengatakan itu, ghufira lahu dhanbah, diampunkan buatnya dosanya. Ya. Baik. Dan boleh kita tambah seperkara lagi, tuan-tuan dan puan-puan, faedah daripada ayat ketiga surah Al-Ma'idah ini ialah bahawa hukum hakam Islam serta syariat Islam telah sempurna. Justru ia tidak akan sama sekali berubah, ia sama sekali tidak akan bertukar ganti selama-lamanya sehinggalah tibanya hari kiamat. Sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam, dalam syariat Islam, seperti mana dalam ayat Al-Quran dan hadis, kita sebagai umat Islam ditegah daripada mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani dan penganut-penganut agama selain Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan ikutan. Kita ditegah daripada mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan ikutan kita. Seperti mana surah Al-Ma'idah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, yakni sebagai ikutan kamu, sebagai teman rapat kamu. Ba'dhum awliya'u ba'd, mereka merupakan pemimpin buat sesama mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai ikutan, maka dia tergolong dalam kalangan mereka. Ancaman, perintah di samping ancaman. Perintah supaya tidak mengangkat orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, dalam masa yang sama ancaman buat mereka yang berbuat demikian, bahawa dia akan digolongkan bersama dengan mereka. Yakni siapa yang mengangkat orang-orang kafir, dia akan digolongkan dalam kalangan orang-orang kafir. Baik, berdasarkan ketetapan ini, jangan ada yang datang pada hari ini mengatakan sesungguhnya zaman sudah berubah. Apa yang dinyatakan dalam ayat yang kita baca tadi ini datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ke atas Nabi sesuai dengan keadaan pada waktu tersebut, di mana waktu itu orang Yahudi dan Nasrani memerangi orang Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani bertindak membenci Nabi dan para sahabat, membenci orang Islam, memusuhi orang Islam. Adapun pada hari ini keadaan sudah berubah. Pada hari ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah bertamadun, tidak lagi bersikap bengis seperti pada zaman dahulu dan sebagainya. Pada hari ini masyarakat sudah masing-masing bertamadun dan seumpamanya. Kita perlu jelas bahawa ucapan-ucapan seperti ini adalah tidak benar sama sekali. Ialah ucapan-ucapan yang batil, bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam agama. Bahkan secara tersiratnya menyanggah hakikat kesempurnaan agama Islam itu, bahawa agama Islam telah sempurna, segala ketetapan dan isinya
lengkap, tidak akan berubah, tidak akan bertambah atau berkurang. Jadi ini dia. Ya, barang siapa yang mengandaikan bahawa ada dalam ajaran Islam itu yang tidak lagi seperti dahulu, ada hukum hakam yang berubah dan sebagainya, ada ayat Quran yang sudah termansuh pada hari ini, atau hadis yang sudah tidak lagi boleh dipakai dan sebagainya, ini merupakan tuhmahan terhadap keabsahan kandungan ayat 3 surah Al-Ma'idah. Ini yang kita kena jelas dan faham betul-betul. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian apa yang dapat kita perkatakan berkenaan ayat ketiga surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, di sini saya nak bacakan beberapa soalan yang diajukan pada hari semalam yang tidak sempat kita baca. Soalan daripada Hardi Aryano Kamsani, minta maaf kalau tersalah baca. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah batal puasa jika seorang menggunakan alat inhaler semput? Ya, saya kira ini antara soalan-soalan yang banyak dilontarkan, khususnya apabila tiba bulan Ramadan. Yani untuk mereka yang ada, saya kira, mengalami penyakit asma, semoga Allah memelihara kesihatan kita semua, menjauhkan kita daripada segala apa bentuk penyakit. Untuk mereka yang mengidap asma, mereka memerlukan alat inhaler yang mereka sedut, dan saya kira gas yang disudut daripada alat inhaler itu akan membuatkan rongga saluran pernafasan mereka kembang semula seperti biasa. Ini antara masalah orang yang asma, mereka ini yang saya fahamlah, saluran pernafasan mereka ada waktunya mengecut dan menyebabkan pernafasan mereka terganggu dan barangkali terhalang dan seumpamanya. Jadi alat ini mereka perlukan untuk membolehkan mereka bernafas seperti biasa. Jadi persoalannya, adakah inhaler ini merosakkan puasa? Apabila saya tinjau fatwa yang dijelaskan dalam hal ini, antaranya fatwa yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan bahawa ketetapan dalam hal ini ialah bahawa penggunaan alatan seperti inhaler itu tidak merosakkan puasa. Beliau menjelaskan lagi, kerana mengatakan bahawa ini kerana alat ini diperlukan oleh mereka yang mengidap penyakit asma dan seumpamanya. Dalam masa yang sama, alatan inhaler itu dia bukanlah satu bentuk pemakanan atau minuman. Hanya sahaja alat ini digunakan bagi membolehkan pengidap asma itu merasa senang kembali, berbanding sebelumnya mereka sesak nafas, susah bernafas dan seumpamanya. Maka alat inhaler ini dia tidak lebih daripada sekadar udara, satu bentuk oksigen atau satu bentuk gas yang memberi kepada mereka, yang membolehkan mereka bernafas semula. Jadi kesimpulannya, inhaler itu tidak membatalkan puasa dan tidak merosakkan puasa sama sekali. Alhamdulillah.
Baik. Kemudian ada pertanyaan daripada saudara Wan Ashraf. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah perkara ijma' sukar dicapai? Satu pertanyaan yang bagus berkait tentang salah satu daripada sumber agama Islam, iaitu ijma'. Saya kira tuan-tuan sedia maklum bahawa antara sumber agama dalam Islam ialah ada dua yang asas, iaitu Al-Quran dan Hadis, di samping sumber-sumber yang lain. Yang pertama ialah ijma', ia di samping qiyas dan beberapa yang lain. Tapi ini empatlah yang utamalah, di samping yang dua yang paling utama, Al-Quran dan Hadis. Kemudian termasuk yang utama juga ialah ijma' dan qiyas. Baik. Jadi saudara Wan Ashraf tadi dia tanya, adakah ijma' ini sukar dicapai? Pertamanya kita kena faham tentang apa itu ijma'. Yang mana saya kira tidak dinafikan bahawa banyak saja kekeliruan yang timbul tentang apa itu ijma'. Sering saja mungkin kita dengar orang kata, ulama telah ijma', ada ijma' dalam permasalahan ini, dan perkataan-perkataan yang seumpamanya. Ijma' kita kena faham maksudnya ialah kesepakatan ulama-ulama mujtahid, daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda, dalam apa yang berkait dengan hukum syarak. Itu dia. Itu definisi ijma'. Kesepakatan ulama mujtahid Islam sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu hukum syarak. Jadi nak kata bahawa kesepakatan mereka, perhatikan perkataan kesepakat. Sepakat maknanya semua ulama sepakat. Itu ijma'. Tidak boleh ada yang berkecuali. Kalau ada seorang ulama yang menyelisihi kesepakatan itu, maka dia tidak akan jadi ijma'. Ya, jadi kita kena faham itu. Ijma' maknanya mereka semua tanpa kecuali, semua ulama mujtahid Islam sepakat tentang satu hukum, tanpa ada sesiapa yang berbeza pendapat. Itu ijma'. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ini menunjukkan ijma' itu merupakan satu sumber hukum yang benar, maka perlu diterima dan dijadikan dia sebagai hujjah. Kenapa? Kerana umat tidak akan sepakat di atas kebenaran, di atas kesesatan. Maknanya kesepakatan mereka itu, kalau bukan kesesatan, maknanya apa? Maknanya tidak lain dan tidak bukan, kesepakatan mereka itu adalah suatu kebenaran. Jadi tinggal lagi, kalau kita di sini kalau kita dapat bayangkan, maksud ijma' itu ialah kesepakatan umat, kesepakatan seluruh ulama mujtahid Islam tentang satu hukum. Di sini persoalan, sejauh mana mereka boleh bersepakat? Bilakah mereka dapat sepakat? Dan saya kira kita sedia maklum bahawa nak bersepakat, kalau satu kumpulan manusia itu nak sepakat tentang satu perkara, itu satu cabaran, ada cabaran yang tersendiri. Bagaimana untuk ulama mujtahid itu seluruh mereka sepakat tentang satu hukum? Sejauh mana kebarangkalian mereka dapat sepakat? Di sini itu persoalan dia. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah menjelaskan bahawa ijma' yang dapat benar-benar dapat dipastikan ia berlaku ialah ijma' kesepakatan yang berlaku pada zaman awal umat Islam dahulu, ketika mana, khususnya pada zaman sahabat, khususnya ketika mana ulama belum mereka semua berkumpul di satu tempat yang dekat secara relatif, belum lagi tersebar ke serata pelosok dunia, ke negara Iraq, negara Syam, Yaman, Mesir. Kerana kalau mereka sudah berselerak, lalu ada yang mendakwa pada waktu itu mereka sepakat,
tinggal lagi persoalan macam siapa yang pergi memastikan, pertamanya siapa yang pergi mendapatkan pendapat setiap seorang ulama yang ada di serata negara-negara Islam waktu itu. Kemudian sejauh mana perkara itu boleh dilakukan, sedangkan kita maklum bahawa zaman dahulu ya sistem telekomunikasi canggih belum ada ya. Jadi siapa yang pergi mendapatkan pandangan setiap ulama mujtahid yang ada pada waktu itu tentang satu permasalahan, sejauh mana benda itu boleh berlaku, dan apakah jaminan bahawa setiap pendapat telah diambil ya. Jadi ini tidak dinafikan bahawa ini semua persoalan-persoalan yang bukan mudah untuk dapat dibuktikan. Tinggal lagi kita yakin bahawa ijma' itu ada, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hanya sahaja keboleh barang kalian ia berlaku secara pasti hanya dapat kita katakan pada zaman sahabat, secara khasnya waktu ketika mana mereka berada di Madinah, secara khasnya satu. Kemudian kita apa yang dapat kita katakan ialah bahawa ijma' itu hanya dapat dibayangkan berlaku dalam perkara-perkara utama agama, yang mana permasalahan itu sedia maklum diketahui dan ketetapannya pun maklum diketahui ya. Sebab tu ijma' ini hanya dapat dibayangkan berlaku secara benar dalam perkara-perkara utama agama, seperti mana wajibnya solat fardu 5 waktu. Ini kita kata kewajipannya bukan sahaja dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan secara ijma'. Demikian juga perkara-perkara utama dalam rukun Islam ya, kewajipan solat fardu 5 waktu, kewajipan puasa Ramadan, kewajipan zakat, kewajipan haji ya. Di samping haramnya zina, haramnya ya arak, ini benda-benda yang utama atau disebut sebagai ad-daruriyat, atau apa yang sedia maklum daripada agama. Apa yang sedia maklum daripada agama, ini bukan benda yang kompleks, bukan perkara perincian, bukan perkara ijtihad. Yang kita sedia maklum, kalau ada ijtihad lumrahnya akan ada perselisihan. Jadi untuk nak mendakwa dalam benda yang ijtihad atau benda yang terperinci, ada ijma', ini adalah satu dakwaan yang apa kita kata agak sukar untuk kita nak terima bahawa itu benar atau dia boleh berlaku ya. Baik, ada pertanyaan daripada saudara, ini nama samaran atau gelaran, dikata nama sahabatku Man. Dikata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah makruh atau membatalkan puasa jika kita cucuk telinga guna kapas dengan tujuan membersihkan lubang telinga yang kotor? Ya, cucuk telinga atau bersihkan telinga, adakah dia membatalkan puasa? Jawapannya tidak ya. Dan secara ringkasnya ya, ini kerana dalam soal sama ada sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, kita kena maklum bahawa apa juga ketetapan perlulah bersandarkan kepada nas. Jadi permasalahan sama ada bersihkan telinga batal atau wudu, batal puasa atau tidak, dia perlu kepada nas. Kalau kena kata batal, perlu kepada nas. Maka ketika mana tidak ada nas yang menyatakan tentang hal itu, maka kita tiada pilihan melainkan mengatakan bahawa asalnya sesuatu itu tidak membatalkan puasa, melainkan ada nas. Jika tidak ada nas, maka dia tetap pada hukum asal bahawa dia adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Untuk mereka yang mendakwa sebaliknya, maka mereka perlu mengemukakan dalil, dan kita tegaskan tidak ada dalil yang seperti itu ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada petang ini. Ada beberapa pertanyaan yang lain, tapi sekali lagi saya minta supaya dia tangguhkan kerana masa agak terhad. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.